Zubair bin Awam, seorang tokoh pejuang Islam yang namanya tidak terasing lagi didengari di kalangan umat Islam. Nama sebenar beliau adalah Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid Al-Qurashi Al-Asadi. Oleh kerana mempunyai anak yang bernama Abdullah, nama beliau juga sering dipanggil sebagai Abu Abdillah. Beliau dilahirkan pada tahun 28 sebelum hijrah bersamaan 594 Masihi di kota Mekah. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 36 Hijrah bersamaan 656 Masihi kerana ditikam oleh Amr ibn Jurmus ketika sedang melaksanakan solat pada peristiwa perang Jamal. Zubair bin Awam menjadi anak yatim sejak beliau dilahirkan lagi. Bapanya bernama Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad telah meninggal dunia bersama datuknya semasa di dalam peperangan pada zaman jahiliyah. Ibunya pula bernama Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang hebat dan cekal mendidik dan membesarkan anaknya dengan ketegasan dan memiliki keimanan yang kuat. Ibunya juga termasuk di dalam golongan mereka yang awal memeluk Islam. Nasab Zubair bin Awam bertemu dengan Rasulullah pada jalur keturunan Qusay. Zubair menjadi sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kerana pernikahan bapanya Awam bersama Safiyah binti Abdul Muttalib. Beliau juga merupakan anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah kerana bapanya merupakan adik-beradik kepada Sayyidatina Khadijah. Beliau memeluk agama Islam bersama ibunya ketika beliau berumur 15 tahun dan mereka menjadi di antara 7 orang pertama yang memeluk agama Islam sehari selepas Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam juga dikenali ramai disebabkan ketokohannya. Beliau memiliki kemahiran berpedang sejak usia beliau kecil lagi. Beliau pernah diseksa bersama ibunya semasa kecil oleh bapa saudaranya sendiri Naufal bin Khuwailid yang merupakan pembesar Quraisy pada masa itu. Disebabkan mempertahankan keimanan, mereka diikat dengan tali, digulung dengan tikar, kemudian dinyalakan api yang besar supaya asapnya dapat melemaskan mereka. Zubair bin Awam merupakan salah seorang barisan hadapan semasa berlakunya perang Uhud. Beliau juga digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pengiring Rasulullah, di mana gelaran ini diberikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan penunggang kuda yang hebat. Kecintaannya pada Rasulullah terbukti selepas peristiwa beliau memancung barisan musuh dengan pedangnya ketika di Mekah untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan orang pertama menghunuskan pedang dalam sejarah Islam, iaitu ketika beliau berumur 12 tahun. Gelaran yang diterima beliau adalah Hawari Rasulullah atau teman setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap nabi mempunyai hawari, yakni sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga memiliki sifat kepimpinan yang tinggi. Beliau terpilih untuk menjadi salah seorang ahli majlis syura pelantikan khalifah yang ketiga. Selain itu, beliau juga pernah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi kepala pasukan di sayap kiri ketika berlakunya perang Badar. Beliau sentiasa bertindak mengikut arahan serta sentiasa meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyerang musuh. Ketokohan Zubair bin Awam juga diambil dalam aspek keimanannya. Beliau dan ibunya Safiyah tergolong di antara mereka yang terawal memeluk agama Islam. Beliau juga tergolong di antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut akhlak, Zubair bin Awam mempunyai budi pekerti yang baik sehingga kan dapat menarik perhatian Sayyidina Abu Bakar untuk mengahwinkan anaknya sendiri, Asma bin Abu Bakar. Beliau juga seorang bapa yang bertanggungjawab kepada anak-anak. Beliau sentiasa mentarbiah anaknya Abdullah sehingga Abdullah menjadi seorang tokoh yang hebat seperti beliau. Bukan hanya seorang ayah yang baik,
Beliau juga seorang anak yang baik, sentiasa mendengar serta mengamalkan segala nasihat ibunya, Safiyah binti Abdul Muttalib. Zubair bin Awam telah menabur banyak jasa serta sumbangan di dalam Islam, khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan. Dalam aspek pertanian, beliau telah memperkenalkan kaedah penggunaan tanaman buah-buahan sebagai sumber makanan kepada penternak. Selain itu, dalam aspek penternakan pula, beliau telah memperkenalkan kaedah penggunaan biji-bijian. Di samping itu juga, beliau antara sahabat yang banyak menyumbang jasa dan sumbangan kepada umat Islam, khususnya dalam aspek ekonomi dan muamalat. Antara sumbangan dan peranan besar beliau di dalam sistem muamalat adalah beliau telah memperkenalkan konsep penyimpanan atas dasar pinjaman. Bukan itu sahaja, beliau juga telah memperkenalkan konsep pemindahan wang secara fizikal dan mudah alih. Jadi, proses ini tidak memerlukan kepada membawa dinar dan dirham dan sangat memudahkan masyarakat pada masa itu untuk berjual beli. Akhir sekali, beliau juga antara sahabat yang telah memperkenalkan sistem wakaf yang berbentuk am dan khusus. Beliau telah mewakafkan rumahnya khusus kepada wanita yang berstatus janda dan tidak mempunyai tempat tinggal. Sekiranya mereka itu telah berkahwin lain, mereka tidak boleh lagi menetap di rumah itu.